Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada cikgu dan juga rakan-rakan semua. Jadi insya-Allah hari ini saya akan membentangkan tentang kerja khusus dan artikel yang telah saya pilih. Baik, ini merupakan artikel yang saya telah pilih iaitu pelaksanaan pedagogi inklusif bagi murid berkeperluan khas masalah pembelajaran. Okay, artikel ini adalah pada tahun 2021. Okey, seterusnya. Baik, saya akan memberi sedikit pengenalan tentang artikel yang telah saya pilih. Jadi, artikel ini memfokuskan tentang pendidikan inklusif. Terang kat sini, pedagogi inklusif merupakan amalan pengajaran yang melibatkan penyertaan semua murid tanpa mendiskriminasi berdasarkan latar belakang sosioekonomi, tahap kognitif, gender, budaya dan gaya pembelajaran yang berbeza. Ini sesuailah diaplikasikan kepada murid kita yang mempunyai pelbagai kekurangan dan keistimewaan. Jadi mereka ini tidak terkecuali daripada pembelajaran di Malaysia. Inklusiflah termasuk sekali bersama-sama. Jadi artikel ni dia lebih kepada meneroka pelaksanaan pedagogi inklusif dan meninjau kesan pedagogi inklusif yang telah digunakan oleh guru kepada murid-murid. Pernikahan sini lah. Dan artikel ini dia ada menerangkan beberapa butiran tentang beberapa strategi dan pedagogi yang digunakan oleh guru. Okey, jadi daripada pembacaan saya terdapat beberapa kekuatan yang saya dapat keluarkan, iaitu yang pertama, pengurusan persekitaran bilik darjah. Okay, jadi dalam artikel tu saya mendapati dekat sini guru-guru ni bersetuju bahawa pengurusan persekitaran bilik darjah dari segi susunan perabot, peralatan kelas, keceriaan, keselesaan, keselamatan ini memainkan peranan penting dan ia merupakan salah satu pedagogi guru jugalah untuk memastikan pengajaran guru ni sampai kepada semua murid aliran perdana dan juga murid inklusif kita. Okey, kat sini jika lihat dekat sini bersetuju untuk mengubah susunan fizikal dalam kelas untuk menampung murid berkeperluan khas mereka. Komitmen dan menyokong untuk menerima murid berkeperluan khas. Jadi kita nampaklah kat sini di sekolah ni, saya lihat semula sekolah di sekolah tak apa, tapi maksudnya di sekolah yang kajian ini dilakukan terhadap beberapa guru lah. Guru bersetuju maksudnya untuk mengubah susunan perabot sebab ia memberi impak kepada murid-murid pernikahan khas ni. Okay, jadi kalau kita lihat pun sebenarnya pengurusan persekitaran bilik darjah ni juga merupakan salah satu elemen dalam pengurusan inklusif di sekolah. Okey, yang seterusnya kita lihat kepada kekuatan yang kedua, kemudahan fizikal dan kepentingannya. Okay, kemudahan fizikal ni contoh macam kerusi yang lebih sesuai mengikut ketinggian murid tersebut, kerusi dan meja yang bersesuaian. Sebab kadang-kadang kalau dekat kelas aliran perdana kan kerusi mungkin agak tinggi, tapi kadang-kadang murid khas kita ni mempunyai fizikal yang agak berbeza daripada murid aliran perdana. Jadi daripada artikel yang saya baca ni nampaklah guru-guru ni menggembling tenaga untuk melaksanakan PDP bagi memenuhi keperluan khusus. Jadi dalam artikel tersebut juga ada mengetengahkan tentang kepentingan kemudahan fizikal pada murid-murid ni. Jadi tak bias lah, tak berlaku bias. Maksudnya guru-guru di aliran perdana ni memberi perhatian lah kepada murid-murid keperluan murid-murid khas ini. Okay, kat situ juga saya tak jumpa tentang stesen pengajaran dan pembelajaran, tapi dari artikel tersebut, guru-guru tersebut ada meletakkan beberapa maklumat penting berkenaan dengan murid pernikahan khas ni di satu corner, di satu sudut dekat dalam kelas tersebut. Jadi murid-murid lain pun tahu dan mereka juga meletakkan sesuatu atau perabot ni di bahagian belakang kelas. Jadi dia nak mengelakkan kesempitan lah pada kelas tersebut. Okay, dan yang ketiga ialah berkenaan dengan strategi pelaksanaan. Ni kekuatan yang ketiga ialah kebersamaan kaedah bahan batu mengajar dan komitmen guru itu sendiri. Okay, jadi kalau saya tengok di sini, Cikgu Zainab merupakan seorang guru yang komited. Telah membuat perancangan yang strategik dengan membuat pembincangan bersama guru pendidikan khas mengenai topik yang akan diajar. Baguslah melakukan pembincangan.
Kat sini kita nampaklah pengajaran bersama tu berlangsung, tapi bila saya membaca artikel tersebut, dia lebih kepada perbincangan semata-mata. Maksudnya mereka tak bersama-sama. Berbincang itu dah satu perkara yang baik, tapi mereka tak turun padang, tak melakukan aktiviti itu bersama-sama. Tapi ia merupakan satu strategi pelaksanaan yang baguslah antara kekuatan yang boleh disenaraikan. Seterusnya, mereka juga sama. Mereka Cikgu Zainab dan Cikgu Azfar ini melakukan perkara yang sama, iaitu melakukan pembincangan topik, dan mereka berbincang apakah kaedah yang sesuai untuk diaplikasikan kepada murid-murid inklusif kita. Okay, ini merupakan kekuatan. Okay, seterusnya kita pada kelemahan. Okay, seperti yang telah saya mention tadi, yang telah saya katakan tadi, mereka melakukan pembincangan, tetapi mereka tidak menggunakan khidmat guru pendamping atau guru resos ni sebaik yang mungkin. Guru-guru ni kan boleh duduk dalam kelas bersama-sama dengan murid, duduk sebelah, bantu guru aliran perdana untuk guide lah murid, bimbing murid kita di kelas aliran perdana. Mungkin dengan bantuan guru resos ni, murid pendidikan kita mungkin akan lebih selesa untuk belajar dan lebih berkeyakinan dan bersemangat. Jadi guru pendamping dan resos ni adalah guru-guru yang berkelayakan dan berwibawa. Maksudnya berkelayakan ni memang dilantik oleh sekolah lah. Mereka ni dilantik oleh kalau dekat sekolah tu ada PPKI, Program Pendidikan Khas Integrasi, memang telah dilantik oleh guru penolong kanan pendidikan khas ni untuk guru tersebut menjadi guru resos. Jadi sepatutnya bila ada guru resos ni manfaatkan. Dan kita pun dah tahu sebenarnya guru resos ni telah dibincangkan lama dah. Lama sejak saya satu artikel saya baca ni sejak 2003 telah diperkenalkan, tapi pelaksanaannya sangatlah kurang sehingga kini, dan sehingga kini masih ragu-ragu. Jadi inilah kelemahan yang pertama saya nampak. Yang kedua ialah penilaian. Minta maaf ada typo. Yang seterusnya penilaian pemantauan oleh guru besar melakukan refleksi pembincangan dua hala. Apa yang saya dapati melalui pembacaan artikel tersebut, kurangnya ada penilaian yang diberikan oleh pentadbir ataupun orang yang lebih berkelayakan. Sebenarnya penilaian ni bukanlah untuk melemahkan semangat kita ataupun mengkritik cara mengajar, tapi adalah untuk menambah baik pengajaran kita, tambah pula murid inklusif. Jadi inilah dua perkara yang saya dapat lihat. Jadi dalam sarana penambahbaikan terhadap kelemahan tersebut, kaedah KPP. KPP ni ialah Komuniti Pembelajaran Profesional. Ataupun PLC. Diabadikan sebagai sebuah sekolah di mana profesional pentadbiran dan guru kebesaran mereka untuk belajar dan bertindak atas apa yang mereka pelajari. Ini juga disokong oleh satu artikel. Kaedah kedua yang digunakan ialah kaedah pengajaran bersama, iaitu supportive co-teaching. Kaedah ini merupakan satu kaedah pengajaran di mana guru pendidikan bekerjasama dan guru arus perdana bekerjasama melaksanakan objektif PDP. Jadi kat sini mungkinlah pentadbir boleh turun, ataupun guru-guru boleh bersama-sama berkongsi ilmu, sharing, duduk, ataupun guru sendiri macam yang telah dilakukan di sini, supportive co-teaching, sama-sama mengajar. Dekat situ cara ni sebenarnya mungkinlah agak orang kata agak awkward ataupun agak kurang selesa, tapi sebenarnya kalau kita betul-betul laksanakan, dia mendatangkan banyak sangat manfaat. Jadi inilah antara kaedah yang boleh dilakukan. Seterusnya ialah peranan pentadbir itu sendirilah. Peranan pentadbir. Selepas pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan, aspek yang ditekankan oleh peserta kajian ialah melakukan penilaian, pentaksiran, refleksi berdasarkan pengajaran yang telah disampaikan. Guru besar selaku pemimpin instruksional perlu memberi keutamaan kepada tugas sebagai penilai pengajaran. Pembelajaran akan proses dilaksanakan lebih selaraslah mengikut kehendak KPM dan juga
kesesuaian murid itu sendiri. Jadi pentadbir terutamanya guru besar ataupun penolong kanan 1, penolong kanan HEM perlulah turun padang dan menilai sendiri bagaimana guru aliran perdana dan juga guru resource, guru pendidikan khas ini berada dalam kelas inklusif dalam melangsungkan pengajaran dan pembelajaran itu sendiri. Baik. Baik, seterusnya kita pergi kepada penggunaan RPI. Okey, dekat sini dalam artikel yang saya baca, langkah-langkah yang sistematik serta membuat persediaan sebelum, semasa dan selepas sesuatu pengajaran aktiviti. Sebelum pelaksanaan PDP ni, boleh kenal pasti dulu penilaian pentaksiran boleh dilakukan terhadap murid, cara apa yang terbaik dengan temu bual murid, ibu bapa ataupun guru yang pernah ajar, dan merujuk kepada RPI, rancangan pendidikan individu murid. Jadi setiap RPI yang digubah untuk mengenal pasti keperluan murid-murid dan cara bagaimana keperluan tersebut dapat dipenuhi. Jadi dekat sini penting sebenarnya penggunaan RPI. RPI itu kita merancang betul-betul dan kita cuba ikut perancangan. Jadi sekiranya perancangan tersebut jadi melalui RPI ini sebenarnya memberi panduan kepada guru aliran perdana untuk melaksanakan pengajaran dengan lebih baik. Dan seperti yang telah dinyatakan dalam artikel ini, rujukan yang telah saya cari menyatakanlah tentang maklumat-maklumat ni boleh didapati dalam RPI dan boleh dilakukan temu bual dengan murid, ibu bapa ataupun guru yang pernah mengajar murid tersebut untuk membantu guru aliran perdana melaksanakan inklusif kepada murid ini. Jadinya ini merupakan salah satu pengurusan yang amat penting berkenaan dengan inklusif dalam sekolah. Seterusnya ancaman. Ancaman yang kita dapat lihat ialah yang pertama dari segi keberkesanan. Kita sebenarnya tak tahu kat sini terdapat ketidakpastian yang mendalam tentang bagaimana mewujudkan persekitaran inklusif di sekolah dan bagaimana pengajaran secara inklusif dapat dilaksanakan kerana wujudnya jurang antara realisasi dan formulasi pendidikan inklusif. Bermaksud kat sini sebenarnya masih ada jurang antara realisasi dengan formulasi. Maksudnya dalam KPM telah menggariskan inklusif perlu dilakukan sebegini-sebegini. Pelaksanaan inklusif perlu dilakukan sebegini rupa. Telah disusun apakah langkah, apakah cara, apakah panduan, apakah yang perlu dilakukan, RPI yang perlu dilaksanakan. Tetapi sebenarnya bila dilaksanakan di sekolah masih terdapat jurang untuk memenuhi apa yang telah digariskan oleh KPM. Sebabnya guru-guru masih baru, kita sebenarnya masih baru lagi untuk dalam inklusif ni. Jadi guru-guru sebenarnya tak tahu lagi bagaimana untuk wujudkan pengajaran inklusif yang terbaik. Sebab kita baru sahaja melaksanakan dengan sepenuhnya. Tak perlu sepenuhnya, baru melaksanakan bertingkat lah. Jadi antara ancaman ni keberkesanan. So, kita tak nampak pada awal ni, kita masih tak nampak. Dan satu lagi isu yang sering timbul ialah guru adalah kekurangan ilmu. Tak mempunyai ilmu yang cukup bagi murid berkeperluan khas ni. Jadi ni antara ancaman yang dilihat bila guru ni tak mempunyai kemahiran, jadi mereka pun tak tahu bagaimana untuk melaksanakan, nak mewujudkan suasana inklusif yang selesa dan harmoni dan menyebabkan realiti dan apa yang telah digariskan tu tidak sama. Jadi ini bukan ancaman, tapi ancaman ini sebenarnya boleh diatasi dengan peredaran masa. Satu hari nanti dia akan okey, tapi mungkin ambil masa. Dan seterusnya kita tengok ialah kelengkapan. Jadi kelengkapan asas untuk proses pengajaran yang tidak mencuri juga menjadi penghalang kepada kejayaan pendidikan inklusif. Jadi kat sini ini disokonglah, maksudnya perlunya disokong oleh kajian Nuriza ni menyatakan sebenarnya kelengkapan ni antara perkara yang penting dalam pengajaran inklusif. Macam telah saya terangkan tadi, sekiranya
murid tersebut perlukan kursi dan meja yang bersesuaian, jadi perlu. Kalau tidak, murid tersebut tak dapat belajar dengan keadaan yang selesa dan tak dapat membantu melaksanakan proses PDP yang lebih baiklah. Okay. Jadi penutup kepada pembintangan saya ialah ibu bapa ni perlu memberikan perhatian terhadap perkembangan kanak-kanak. Jadi ibu ni merupakan satu medium ambil berat dan kemudian maklumkan kepada guru aliran perdana dan juga guru resource atau guru pendidikan khas itu sendiri. Jadi dari situ, maklumat dari situ guru boleh gunakan untuk menambah baik pengajaran yang seterusnya. Okay, jadi guru sudah tentu mempertingkatkan lagi ilmu pengetahuan dan kemahiran yang sedia ada. Pihak sekolah iaitu pentadbir berperanan dalam memastikan kelancaran. Pentadbir ni merupakan ejen yang amat penting sebab pentadbir merupakan orang yang di atas. Jadi tanpa arahan ataupun tanpa kerahan daripada para pentadbir, jadi program inklusif ni agak sukar untuk dicapai, dan sekiranya pentadbir juga tidak ambil cakna ataupun tidak tahu berkenaan dengan perkembangan inklusif, pendidikan inklusif ini, jadi mungkin pelaksanaan dia akan agak terbantul. Dan saya memberi contoh sekolah saya sendiri hanya seorang sahaja murid yang berada di inklusif. Itu pun separa, tidak sepenuhnya. Separa dalam co-curricular sahaja. Jadi kita masih lihat masih berada di tahap yang agak rendah. Jadi ini merupakan antara rujukan yang saya gunakan. InsyaAllah itu sahaja untuk pembentangan saya pada kali ini. Minta maaf Sazia. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.